Malam ni saya bagi apple sebiji seorang. Saya bagi apple sebiji seorang kat tangan anda semua. Bayangkan duk pegang apple lah. Bayangkan duk pegang apple sekarang. Anda boleh ada connection, chemistry, hubungan dengan apple sebab apa? Sebab Allah bagi kita 5 panca indera, betul? Sekarang dengan panca indera melihat, anda nampak tak apple tu? Warna apa bang? Ada orang dapat merah, ada orang dapat hijau, besar mana, mungkin tak sama saiz. Okey. Kedua, pendengaran. Anda boleh lambung apple tadi, dia jatuh pap. Pap, anda boleh dengar atas tapak tangan anda, dengar, berfungsi. Yang ketiga, anda gigit sikit, lepas tu cium. Biasa bau apa apple ni? Ada bau manis-manis sikit kan? Ada yang kena masam-masam lah, ada kena tawar-tawar lah. Lepas tu yang keempat, anda gigit, anda mama, kerap, oh rangup. Ada hak kena lebam. Bila lebam, bunyi kerap-kerap ke tak? Tak, ikut dia lah atas terkena apple dia lagu mana. Ada masam, ada masim, ada tawar, ada payau. Yang kelima ialah rabaan. Anda boleh tahu apple ni berat dan ringan, keras atau lembut. Sebab apa anda ada connection dengan apple? Sebab 5 panca indera tadi Allah bagi. Bayangkan satu demi satu Allah tarik. Satla ni juga sambil pegang apple, Allah tarik nikmat mendengar, Allah tarik nikmat melihat, Allah tarik nikmat menghidu, Allah tarik nikmat merasa, Allah tarik nikmat meraba. Dalam keadaan anda masih bernyawa, anda masih bernafas, apa hubungan anda dengan apple sekarang? Nyawa ada lagi. Anda dengan apple apa sekarang? 5 tu Allah tarik sekaligus. Nothing. Pi mana apple hak baru sak tadi duk tengok, sak tadi duk lambung, sak tadi duk gigit, pi mana dah? Hidup lagi ni, nafas lagi, menyawa lagi. Tapi apple tu pi mana dah bang? Pi mana dah apple tadi? Baru ada tadi ni. Tapi bila 5 tu tak ada, bukan kata apple, kawan sebelah ada lagi tak? Sekali dengan kawan sebelah raib, ustaz hadut bercakap pun raib. Anda masa tu rasa ada seorang ke ramai? You in the whole world. Kamu duduk dalam dunia kamu sendiri. Pak, Allah bagi 5 tadi, prak. Ada balik orang, ada balik apple. Pak, Allah tarik, tak ada balik. Pak, Allah bagi, ada balik. Pak, Allah tarik, tak ada. Pak, Allah bagi, ada. Apa sebenarnya? Apa sebenarnya hakikat dunia yang anda lalui sekarang? Sama macam on off tadi atau tidak? Anda nampak dah? Hatulah anda duk bangga dan cari-cari sekarang sampai lupa agama, lupa Allah, lupa nak semayang, lupa nak puasa. Dunia yang anda duduk timbun sekarang, contoh kereta 14 biji, Allah tarik 5 tu, ada lagi tak kereta? Tak ada. Isteri cantik, pak, Allah tarik 5 tu, ada lagi tak bini kita? Tak ada. Duit ada 30,000 dalam bank, Allah tarik 5 tu, ada lagi tak duit? Inilah yang Allah sebut ad-dunya lahwun wa la'ibun. Dunia ni main-main, ujian. Allah yang buat dunia, Allah kata dunia ni main-main dan ujian buat kamu. Nak uji saja. Benda ni mendekatkan aku kepada kamu ke benda ni menjauhkan aku dengan kamu? Kadang-kadang hak lalai, hak ralik tu dekatkan dengan Tuhan ke jauh dengan Tuhan? Cari duit. Akhirnya semayang ke mana? Cari duit. Akhirnya puasa pun sanggup tinggal. Cari duit. Tak lagi, apa lagi yang dia nak tinggal? Kalau cari kayu lain, nak cari kayu. Hatu tak apa. Kena sembahyang isyak dah? Tak lagi, on lagi. Okey. Baik, faham tak apa yang saya sebut tadi? Tu sebenar hakikat dunia yang menipu kita. Inilah yang disebut ilusi dan fata morgana. Kalau dalam budaya Hindu dia disebut maya.
dunia yang menipu. Menipu ni ada tujuan, menipu ni ada faedah, menipu ni ada hikmah. Inilah Allah nak uji kita, sama ada kita ghalib ataupun kita tak ghalib, sama ada kita gunakan dia menjadikan sebagai batu loncatan dan sarana untuk taat pada dia, ataupun kita menggunakan benda ni untuk menjauhkan diri kita dengan dia. Ramai atau tidak orang yang menderhakai Allah sebab dunia. Ramai orang yang jauh dengan Allah sebab dunia. Ramai orang yang ingkar pada Allah. Ramai orang yang ingkar pada Allah sebab dunia. Ramai orang yang kufur pada Allah sebab dunia. Tapi dah kita hidup atas dunia, Ustaz? Memang kita hidup atas dunia. Allah letak kita atas dunia. Dan Allah menjadikan segala event dan peristiwa ini sebagai ujian pada kita. Untuk apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Untuk tengok siapa yang paling baik dia punya amalan. Allah nak tengok siapa yang paling banyak harta kah? Kesian orang miskin kalau nak tengok banyak harta. Allah nak paling tengok banyak ilmu ke? Kesian orang jahil kalau nak tengok orang berilmu. Allah nak tengok orang paling berakal ke? Kesian orang tak apa cerdik kalau nak tengok berakal. Nak tengok yang paling tubuh sado ke? Kesian hak kuruh kering kalau nak tengok tubuh sado. Tapi dalam pelbagai tadi Allah nak tengok apa? Ahsanu amala. Siapa amalan yang paling baik? Hang kaya pun kalau amalan hang baik Allah terima. Hang miskin pun kalau amalan hang baik Allah terima. Hang cerdik pun kalau amalan baik Allah terima. Kurang cerdik pun kalau amalan baik Allah terima. Yang penting buat amalan-amalan yang baik. Tapi amalan-amalan baik ini perlu dikategorikan dalam ruang lingkup agama, bukan ruang lingkup akal kita. Hari ini kita nak spesifikasikan benda ni baik ke benda ni jahat ikut panduan agama. Agama kata baik, dia baik. Agama kata tak baik, dia tak baik. Jangan kata baik dan tak baik ni ikut agakkan kita. Kalau ikut agakkan kita, habis. Macam seorang tu pernah tanya, Ustaz, apa salahnya kita ni ambil benda-benda hak baik daripada semua agama? Ni benda baik dari agama ni kita amalkan juga, benda baik agama ni kita amalkan juga, benda baik agama ni kita amalkan juga, benda baik agama ni kita amalkan juga. Salahkah? Salahkah kalau lagu tu? Salah. Mungkin baik pada nilaian agama dia, bukan baik pada nilaian agama kita. Kalau nak kira baik berdasarkan persepsi tu, jadi orang-orang di Eropah contoh, bila tiba musim panas, mereka akan pi tepi pantai. Biasa lagu mana dia punya pakaian? Bila musim panas, pi tepi pantai, dia pakai lagu mana? Bagi budaya orang-orang Eropah tu suatu yang biasa kan? Suatu yang standard, biasa. Tak ada orang kata, oh tak beradabnya kamu, oh kejinya cara pemakaian kamu. Tak, tu standard bagi orang dia. Tapi standard dia tadi, boleh tak nak standardize juga dengan tempat kita? Try pakai standard saja pi. Semalam rasa mengajak dekat kuliah ustaz ni. Tapi duduk di Sungai Congkak pakai standard saja, relax saja. Jenuh. Kata ni standardizah ikut budaya orang putih ni, takkan salah? Salah lah. Dah agama kata buka aurat tu salah, tetap salah. Begitu juga budaya orang India, dia pakai sari, nampak pusat. Walaupun nampak pusat saja, Mak Saleh tadi lebih teruk lagi. Tapi kalau orang India ni pi tempat Eropah, dia kata pakaian orang India ni menjolok mata sebab nampak pusat, padahal dia lebih pada pusat pun nampak. Tapi sebab tengok lagu ni, dia kata ni kata hak tu. Nak membudayakan suatu benda pada agama lain untuk diklasifikasikan baik, tak boleh, kecuali atas dasar agama. Hari ni banyak kita kadang-kadang
membuat agakan dan andaian kebaikan atau keburukan guna otak kita. Kita guna otak kita. Bahkan kalau dalam memberi pendapat sekalipun, kita kadang-kadang mendahulukan otak kita melebihi Quran, melebihi hadis Nabi. Kita kadang-kadang tak perasan. Contoh duduk meja ramai-ramai dengan kawan, kedai kopi 5 orang. Tak, contoh. Lepas tu kawan kata apa? Kawan aku tadi mesej ada masalah hukum agama. Kalau kita buat lagu ni, apa hukum dia? Biasa apa sikap kita? Pi terus ambil Quran, pi terus buka buku hadis ke, kita pun akan kata, seingat-ingat akulah, hak aku belajar di sekolah Arab dulu masa tingkatan 5 dulu, hukum lagu ni dia jadi makruh ni, makruh. Biasa tak lagu tu? Kita. Lepas tu kawan pula yang kedua, hang ingat hang seorang ke belajar sekolah Arab? Aku pun belajar sekolah Arab juga kat Johor dulu. Aku ingat benda ni ustaz aku cerita bukan makruh, dia lebih nak pergi kepada haram dah. Oh, lagu tu ke? Hak nombor 3 pula. Hang belajar sekolah Arab. Kawan aku Tok Kadi. Saat aku telefon dia, hello, apa ni ustaz, hukum lagu ni lebih kurang ni? Oh, hukum dia harus. Tengok Tok Kadi ni, hang tu hak belajar sekolah dulu, Tok Kadi kata harus. Oh, hang ingat hang seorang ada kawan aku mufti. Saat aku telefon, hello Tok Mufti, hukum dia jadi lagu lain dah. Satu masalah, 4 dah. Tapi biasa tak terjadi lagu ni? Aku agak-agak lah, aku ingat lah, aku rasa lah, selalu kita guna. Pasal apa tak pi terus buka Quran? Pasal apa tak pi terus buka hadis? Pasal apa tak pi terus buka kitab-kitab ulama? Tapi kita lebih suka mengandaikan lebih awal, yang akhirnya jadi merapu. Pattern ni sebenarnya Allah dah tunjuk. Nak bagi pengajaran pada kita, kadang-kadang manusia ni dia lupa. Ingat tak kisah Nabi Allah Adam? Kisah Nabi Allah Adam dulu, Allah dah pesankan pada dia, dalam syurga ni, dengan pemaknaan mudah, makanlah nak makan apa, minumlah nak minum apa, buatlah nak buat apa, tapi jangan sesekali dekati pokok ini. Banyak tak permintaan Allah pada dia? Satu saja. Hak lain go on, jangan dekati pokok ini. Satu benda. Kalau kita itulah perkiraan yang paling mudah, seronoknya. Satu benda ni je tak boleh buat, hak lain boleh buat belaka, seronoknya. Tapi naluri manusia tidak demikian. Hak dilarang itulah dia cuba nak try. Betul. Tengok filem-filem sebagai contoh paling mudah. Filem Rumah Misteri, contohlah. Adalah 5 orang pelajar-pelajar U nak buat assignment pasal apa-apa-apa, sewa rumah. Tuan rumah pun marilah terbongkok-bongkok. Rumah ni 2 tingkat, 5 bilik bawah, 5 bilik atas. Kamu nak duduk, duduklah. Tapi pesanan pakcik, hak 5 bilik atas tu, bilik paling hujung tu dikunci. Hak 9 bilik lagi kamu nak lompat pun tak apa, nak terguling pun tak apa, tergolek pun tak apa. Hak kunci tu jangan sentuh, jangan kacau, jangan pi rapat. Padahal 9 bilik tu ikut hang 5 orang nak buat apa. Tapi biasa dalam cerita, dia start lagu mana? Agak-agak pasal apa bilik tu dikunci? Dia start dah ayat. Dia. Pasal apa? Hak nombor 2 pun, hang ingat rasa ada apa dalam tu? Misteri apa yang jadi kena kunci? Aku rasalah mesti ada ni pakcik ni sembunyikan rahsia pada kita. Apa kata kita cuba try? Dia start dah. Apa kata kita? Padahal satu tu jangan duk usik lah, hang nak lompat lain pi lah buat assignment tu. Lepas tu kita katakan takdir, buka. Bila buka, contohlah keluar polong ke, keluar penunggu ke, keluar apa, jadi apa? Jadi mudarat pula. Hak tu dirasuk, hak ni meracau, hak ni apa. Tapi sifat manusia dia nak tahu. Macam hantu dalam botol kicap. Betul kan? Tok dia ni kerja dia apa? Bomoh lah. Bila tangkap hantu, simpan tu dalam botol kicap.
Tok bagi tahu kat cucu 3 orang, jangan masuk dalam bilik ni, jangan usik botol-botol tu. Mudah kan? Tapi cucu ni lagu tu lah sifat manusia, dia nak tahu apa benda dalam bilik ni. Lepas tu tengok botol pula, pelik botol ni, kain kuning semua. Last sekali duk main-main, terhempah. Bila terhempah, keluar siapa? Keluarlah angah raja lawak besar tu kan. Jadi pula meracau, jadi pula diganggu. Baik, Nabi Adam, satu saja pesanan Allah. Tapi itulah asbab dan musabab nak jadi kita ni diturunkan Allah ke bumi. Itu dah memang kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jalan cerita dia, bila iblis dilaknat oleh Allah, dia seolah-olah tak mahu dilaknat berseorangan. Kalau boleh dia terima hukuman, dia nak juga Nabi Adam terima nasib yang sama daripada Allah. Last kali dengan dia punya kecerdikan dia, kecekapan dia, dia dapat masuk balik goda Adam dengan Hawa. Akibatnya apa jadi? Akibatnya apa jadi? Makan ke tak makan? Makan. Baik, pernahkah terfikir kita di sini bukan nak menidakkan kehebatan Nabi dan Rasul. Kita ni berfikir atas otak kita sendiri, atas otak kita sendiri. Bila iblis kata makanlah buah tu, makanlah buah tu, pernahkah kita rasa terfikir baru saat tadi contoh sebelum ni Allah dah pesan jangan dekati pokok tu, jangan makan buah tu, tiba-tiba iblis mai datang dengan satu pernyataan yang terbalik 360 darjah. Faham? Allah kata jangan dekat, apalagi makan. Tiba-tiba mari seorang orang lain, makanlah pokok tu. Terbalik dah kan? Tak boleh ke saat tu ni hak kita sendiri tak boleh ke saat tu sebab sebelum ni Allah bagi tahu jangan dekat, jangan makan. Tiba-tiba hang mai bagi tahu kat aku suruh makan. Saat aku tanya Allah dulu betul ke tak? Boleh ke nak buat lagu tu? Boleh sebenarnya, tapi terbuat atau tidak? Di sinilah konsep saya nak bagi tahu tadi. Kita lebih suka awal-awal aku rasalah, aku agaklah, padahal boleh buka kitab. Tapi hak ni pun boleh dah tanya Allah sebelum ni kan bagi tahu jangan dekat, jangan makan. Tiba-tiba mai iblis ni dia suruh pula. Betul ke ni? Jadi terbalik ni. Saya pun keliru dah ni. Tapi tak terjadi lagu tu. Akhirnya makan. Bila makan, apa janji iblis kalau makan buah tu? Iblis kata apa kalau makan buah tu jadi apa? Hidup selama-lamanya, dapat kerajaan yang kekal tak habis-habis. Hidup selamanya, panjang umur, kerajaan yang kekal tak habis-habis. Takkanlah Nabi Adam lupa bahawa dia sekarang duduk di mana? Dia duduk di syurga. Di syurga mati lagi kah? Lepas tu pasal apa dia boleh tertarik dengan tawaran tu? Bila kamu makan, kamu tak akan mati-mati dah, pasal dia duduk syurga dah, memang tak mati dah. Satu lagi kerajaan yang kekal-kekal, memang duduk syurga tu kekal. Pasal apa boleh tertarik lagi dengan tawaran ni sedangkan dia duduk tempat yang betul dah? Ni kata manipulasi. Akibatnya makan. Bila makan, metrik pun tertukar. Turun ke dunia. Turun ke dunia. Sebelum ni nak KFC datang KFC, nak McDonald datang McDonald. Bila turun ke dunia, jadi lagu tu lagi kah? Tak dah. Kena usaha sendiri, cari sendiri. Tapi iblis Dajjal dia datang bawa pattern manipulasi. Bila kita dihadapkan ke dunia, pesan Allah, dunia ni kekal ke sementara? Sementara. Nak lalui ujian ni lah. Tu antara sebab Allah turunkan kita ke bumi. Sebab musabab saja Adam jadi makan buah tu nak suruh kita ni turun. Kalau kita tak turun, apa jadi? Kalau bayangkan Adam tak buat silap, Adam tak buat dosa, kita semua hari ni duduk di mana? Duduk dalam syurga. Lepas tu dunia hak duduk bawah tu macam macam tak fair pula ni. Kita semua duduk syurga, tapi Allah dah buat laut, Allah dah buat gunung, Allah dah buat bukit kat bawah tu. Siapa agak-agak nak guna? Siapa agak-agak nak guna? Bayangkanlah, ni kita sendiri punya. Kita duduk dalam syurga, tak, dinosaur pun takkan hari-hari nak mandi laut kot. Dan untuk apa tu semua? Jadi dah kita duduk kat atas.
Pernahkah kita terfikir bahawa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai 99 nama? Baik, ni saya nak kait. Allah tu ada 99 nama. Bayangkan kalau kita tu ditakdirkan duduk syurga, tak jadi kesilapan Adam, berfungsi atau tidak sepenuhnya 99 nama tersebut. Sini jadi jawapan. Bila duk syurga kekal tak mati-mati, duk syurga terima nikmat saja, duk syurga buat benda yang baik-baik. Sedangkan kita belajar dan mengimani Allah Maha menghidupkan dan mematikan. Tiba-tiba Allah ada nama aku ni Maha mematikan, tapi sebab semua duk dalam syurga tak mati-mati, tak boleh nak guna pula kuasa ni. Tiba-tiba Allah ada Maha pengampun, Maha pemurah, tapi dah manusia duduk dalam syurga tak buat dosa, Allah macam tak boleh guna pula sifat Maha pengampun aku ni. Nak guna time mana orang tak buat dosa? Maha, kita kata pembalas atas dosa-dosa manusia, tak boleh nak balas juga. Macam tak berfungsi je nama ni. Faham ke tak? Faham ke tak ni maksud saya ni? Jadi 99 tadi seolah-olah tidak berfungsi sepenuhnya kalau manusia tidak ditakdirkan untuk berada di bumi. Bila ada di bumi, mesti ada baik, mesti ada jahat. Mesti ada yang taat pada Allah, mesti ada yang ingkar pada Allah. Akibatnya, semua 99 ini akan berfungsi sepenuh. Ini perkiraan kita lah ni. Hak Tok Guru ajak di pondok dulu. Ikut ilmu Allah memang tak terbatas. Dan kita tak tahu pun rahsia sebenar kenapa Allah melakukan demikian.